Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan yang berlangsung pada malam tadi. Aston Villa tewas 4-0 kepada pasukan Tottenham. Brighton menang tipis 1-0 ke atas pasukan Nottingham Forest. West Ham seri 2 sama dengan pasukan Burnley. Liverpool terikat 1 sama dengan pasukan Manchester City di Anfield. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Liverpool redeem voucher penalti di Anfield. Semalam kata dekat MU, tapi mereka pun 2 kali 5 je. Ketiadaan Diogo Jota terpaksa diketepikan akibat masalah kecederaan sangat dirasai oleh ramai peminat pasukan Liverpool pada ketika ini. Kerana ketajamannya di hadapan pintu gol amatlah ditagih. Beberapa peluang keemasan yang sepatutnya ditukar menjadi gol gagal disempurnakan oleh Luis Diaz, sekaligus menafikan peluang pasukan Liverpool untuk mencipta kemenangan ke atas pasukan Man City di Anfield. Pada malam tadi, kemasukan Mohamed Salah pada separuh masa kedua juga dilihat tidak cukup untuk memberikan respon bagi mencari gol kemenangan, bagi memastikan 3 mata penuh adalah milik pasukan Liverpool. Liverpool yang menurunkan beberapa muka baru yang masih lagi mentah dalam perlawanan ini, berjaya mengekang beberapa asakan Manchester City sejak daripada awal permainan lagi. Manchester City bagian rupa berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu menuju jaringan yang dilakukan oleh John Stone pada minit ke-23 hasil sepakan sudut daripada Kevin De Bruyne. Liverpool bernasib baik apabila dihadapkan sepakan penalti selepas Ederson menjatuhkan Darwin Núñez yang hampir menghukum kesilapan yang dilakukan oleh Nathan Ake sebelum itu. Sepakan penalti tersebut mudah disempurnakan oleh Alisson McAllister pada minit ke-50. Beberapa keputusan kontroversi dilakukan oleh pengadil dalam perlawanan ini dan seperti biasa, PJ Mol akan meminta maaf selepas sesuatu lanjut dilakukan. Keputusan seri ini memberikan peluang kepada pasukan Arsenal untuk terus menerajui carta Liga dengan mengumpul 64 mata. Sama mata dengan pasukan Liverpool yang kini jatuh tangga kedua, tetapi hanya dibezakan dengan jumlah jaringan sahaja. Spurs mengamuk di Villa Park. Pencaturan yang dilakukan oleh Unai Emery malam tadi jelas tidak menjadi selepas pasukannya itu lunya dibelasah oleh pasukan Tottenham dengan jaringan 4 gol tanpa balas. Kedua pasukan bermain dengan agak baik dalam separuh masa pertama, di mana keputusan kekal 0-0 sehingga tamat. Bermula babak kedua, penguasaan bola mula ditunjukkan oleh pasukan Spurs di mana mereka memperoleh gol pertama menerusi James Maddison yang menerima hantaran lintang Pape Matarsa pada minit ke-50. Spurs hanya memerlukan 3 minit untuk meledak gol kedua dekat kali ini, ianya dilakukan oleh Brendan Johnson hasil bantuan daripada kapten pasukan iaitu Son Heung-min. Aston Villa bertambah malang apabila kapten pasukan iaitu John McGinn terpaksa dibuang padang selepas menerima kad merah akibat daripada terjahan keras yang dilakukannya ke atas Udogie pada minit ke-65. Kelebihan itu jelas digunakan oleh pasukan Spurs untuk menambah 2 lagi gol pada minit ke-91 menerusi Son Heung-min dan Timo Werner selang 3 minit kemudian. Kemenangan ini amat bermakna buat pasukan Spurs kerana mereka masih lagi ketinggalan di bawah pasukan Aston Villa yang kini berada di kedudukan keempat dengan mengumpul 55 mata, hanya dibezakan dengan 2 mata daripada mereka yang masih berkelebihan 1 perlawanan dalam tangan. Brighton bergelut sebelum berjaya atasi pasukan Forest. Brighton dilihat berdepan dengan kesukaran sebelum berjaya menang tipis 1-0 ke atas pasukan Nottingham Forest pada malam tadi. Mereka berdepan masalah untuk menjadikan gol sejak 3 perlawanan yang lalu dan juga dalam perlawanan semalam di mana gol tunggal tersebut ialah jaringan oleh pemain Forest sendiri iaitu Andrew Omobamidele pada minit ke-29. Mereka tidak mempunyai masalah untuk mengawal bola dan juga tempo perlawanan, tetapi mempunyai masalah untuk menjurangkan setiap peluang keemasan yang telah terhidang. Kemenangan tipis 1-0 ini sudah cukup untuk memberikan 3 mata berharga buat Roberto De Zerbi serta mengembalikan keyakinan mereka untuk mengharungi perlawanan seterusnya. Mereka akan menerima kunjungan pasukan Roma dalam aksi timbal balik pusingan 16 terbaik dengan mereka kini ketinggalan 4-0 dengan lawan daripada Serie A itu. West Ham bangkit untuk seri dengan pasukan Burnley. West Ham United hampir dikejutkan oleh pasukan Burnley pada malam tadi sebelum bangkit untuk mengikat kedudukan dengan keputusan 2 sama. Burnley bermula dengan garang apabila mereka berjaya untuk mendahului menerusi David Datro Fofana pada minit ke-11. Mereka kemudiannya berjaya menggandakan kedudukan menerusi Konstantinos Mavropanos yang tertampan bola ke gawang sendiri pada hujung separuh masa pertama. West Ham kemudiannya cuba bangkit pada awal separuh masa kedua dengan Lucas Paqueta berjaya merapatkan kedudukan kepada 1-2. Sebaik saja separuh masa kedua bermula, Danny Ings hampir berjaya menjadikan gol penyamaan pada minit ke-85 tetapi dibatalkan oleh VAR kerana offside. Ketika Vincent Kompany sedang merancang untuk meraihkan kemenangan ini, Danny Ings sekali lagi muncul selaku hero untuk menjadikan gol penyamaan di awal waktu kecederaan. Keputusan kekal sehingga WC penamat dengan keputusan 2 sama. Kita lihat pula beberapa keputusan perlawanan lain di sekitar Eropah. La Liga Spanyol.
Deportivo Alaves menang tipis 1-0 ke atas pasukan Vallecano. Las Palmas tewas 0-2 kepada pasukan Athletic Club. Real Madrid belasah Celta Vigo 4-0. Real Betis tewas 2-3 kepada pasukan Villarreal. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, AC Milan menang tipis 1-0 ke atas pasukan Empoli. Juventus seri 2 sama dengan pasukan Atalanta. Fiorentina juga seri 2 sama dengan pasukan AS Roma. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Leverkusen menang 2-0 ke atas pasukan Wolfsburg. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Liga 1 Perancis, Paris Saint-Germain seri 2 sama dengan pasukan Rennes. Marseille menang 2-0 ke atas pasukan Nantes. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga 1 di Perancis. Real Madrid terus jarakkan kedudukan. Kemenangan 4-0 Real Madrid ke atas pasukan Celta Vigo pada awal pagi tadi memberikan mereka kelebihan untuk terus menjarakkan diri sebagai pendahulu La Liga dengan mengumpul 69 mata. Mereka langsung tidak memberikan ruang kepada pasukan Celta Vigo untuk melakukan serangan balas dengan mereka sendiri sentiasa menyerang dan memberikan tekanan kepada pasukan lawan itu. Vinicius Junior mula memecahkan kebuntuan pada minit ke-21 dan kemudian 2 gol sendiri oleh pemain pasukan Celta Vigo iaitu pada minit ke-79 dan juga 88 telah memberikan kelebihan kepada pasukan Real Madrid untuk mendahului 3-0 di hujung perlawanan. Ada Gula kemudiannya menambah derita pasukan pelawat dengan gol keempat pada masa kecederaan sekaligus memastikan kemenangan bergaya mereka pada awal pagi tadi. Real Madrid kini 7 mata di depan pasukan Girona dan 8 mata di atas pasukan Barcelona yang kini berada di tangga ketiga Liga. Bayer Leverkusen terus lebarkan jurang mata. Kemenangan selesa 2-0 pasukan Bayer Leverkusen ke atas pasukan Robert pada awal pagi tadi telah memberikan kelebihan kepada mereka untuk menjarakkan diri daripada pasukan Bayern Munich dengan perbezaan 10 mata. 2 gol hasil jaringan Nathan Tella dibantu oleh Alejandro Grimaldo pada minit ke-37 dan juga Florian Wirtz yang menjadikan gol kedua pada minit ke-86. Sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh buat mereka. Xabi Alonso kekal belum kalah sehingga perlawanan ke-25 dan jika keadaan ini berterusan, Bayer Leverkusen bakal mencipta sejarah baru dengan menjadi pasukan pertama yang bergelar juara tanpa kalah sejak era Bundesliga diperkenalkan. Pep Guardiola jelaskan perbalahan dia dengan KDB. Pengurus Manchester City, iaitu Pep Guardiola, menjelaskan situasi di mana Kevin De Bruyne dilihat begitu marah kerana terpaksa keluar untuk digantikan dengan Mateo Kovacic pada minit ke-69. Guardiola berpendapat yang dia seharusnya bersikap demikian kerana dia tidak tahu apa yang sedang mereka lihat ketika dia beraksi di atas padang. Pep juga memberitahu yang Kevin akan diberikan peluang untuk beraksi dalam perlawanan seterusnya untuk membuktikan sama ada tindakan mengeluarkannya itu adalah betul ataupun tidak. Kemasukan Kovacic adalah sebahagian daripada perubahan strategi untuk menembusi barisan pertahanan pasukan Liverpool yang dilihat diketuai oleh Virgil van Dijk. Mereka juga dilihat berdepan sedikit masalah apabila Wataru Endo berjaya menampilkan persembahan yang menarik di bahagian tengah dan pertukaran pemain adalah wajar untuk dilakukan. Kedua pasukan terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dan berkongsi satu mata dalam perlawanan itu. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Haaland mahu ke Real Madrid. Penyerang pasukan Manchester City, Erling Haaland, dilaporkan berminat untuk berhijrah ke pasukan Real Madrid dan akan meletakkan satu klausul perpindahan yang boleh diaktifkan. Klausul tersebut akan disertakan sekali dalam kontrak barunya yang dijangka akan ditawarkan oleh Manchester City dalam masa terdekat ini. Manchester United mahu tambah bek tengah baru. Manchester United dikatakan sedang memantau pemain pertahanan pasukan Lille iaitu Leny Yoro yang bakal tamat kontraknya pada tahun 2025 nanti. Pemain itu dianggarkan bernilai 40 juta pound dan turut diminati oleh pasukan Liverpool. Liverpool sasarkan pemain pasukan Shakhtar Donetsk. Liverpool diberitakan sedang memberikan perhatian kepada pemain tengah pasukan Shakhtar Donetsk iaitu Georgi Sudakov yang turut diminati oleh pasukan Barcelona, Bayern Munich dan juga pasukan Manchester City. Pemain daripada Ukraina itu dikatakan mempunyai klausul perpindahan yang bernilai sehingga 150 juta euro. Ivan Toney mungkin akan kekal di Brentford. Penyerang pasukan Brentford, Ivan Toney, berkemungkinan akan terus kekal di sana sekiranya pasukan Chelsea dan juga Arsenal tidak mampu untuk mendapatkannya. Brentford perlu menurunkan sedikit harga yang telah mereka tetapkan kepada penyerang itu kerana ianya mungkin terlalu tinggi.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.